Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi pada petang ini seperti yang saya janjikan semalam untuk saya buat sharing, okey, untuk part 2 macam mana bagaimana dengan penubuhan, okey, tertubuhnya fast to print. Okey, so jom share ramai-ramai. Saya nak share pula macam mana perjalanan fast to print. Okey, pada semalam saya dah cerita part 1. Okey, hari ini saya akan ceritakan untuk part 2. Okey, sambungan dia. Okey, semalam saya dah ceritakan kami ada 2 cawangan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2000 sehingga 2017. Okey, dan yang saya kongsikan semalam macam mana tertubuhnya cawangan di Seksyen 15. Seksyen 15 Bangi adalah ada agensi di sebalik kami, ada orang-orang di sebalik kami ketika itu. Okey, so ingin saya kongsikan semasa menjadi pelajar tahun akhir. Okey, semalam saya katakan kami mula menceburi bidang perniagaan, bidang printing ini semasa kami menjadi pelajar tahun 2. Okey, saya dan partner saya ketika itu, dan rezeki kami pada tahun akhir pengajian di UKM masa tu tahun 2017. Okey, sebab kos saya memang kos 4 tahun. So saya mengambil pada tahun keempat, pada tahun 2017 ada peluang untuk kami join satu program anjuran PNS. Okey, Perbadanan Nasional Berhad ketika itu. Okey, sekarang baru sahaja bertukar nama kepada Pernas. Okey, dulu dikenali sebagai PNS, sekarang dikenali sebagai Pernas. Okey, Perbadanan Nasional Berhad ketika itu ada anjurkan satu program. Okey, program tu kerjasama dengan Fizo Omar Channel, Fizo Omar FOC. Okey, time tu ketika itu ada kerjasama dengan FOC dan beberapa agensi-agensi lain seperti kalau dengan UKM ada kerjasama dengan UKM Sesmed. Okey, UKM Sesmed merupakan satu badan ataupun satu untuk usahawan lah. Okey, untuk usahawan UKM. Okey, student-student UKM memang tahulah. Okey. Pada tahun 2017 itu, okey, kami berpeluang untuk menjoin program Varsity Entrepreneurship Skills and Talent. Okey, pada tahun 2017 di mana kami harungi beberapa stage. Okey, daripada mulanya di peringkat UKM sendiri. Okey, selepas UKM disaring pula ke peringkat, saya rasa ada lebih 1000 mahasiswa. Okey, yang join daripada 20 IPTA dan IPTS. Bukan UKM saja. Pertandingan ini bukan diadakan di UKM saja, malah IPTA, IPTS seluruh Malaysia. Antaranya USIM, UPM, UUM. Okey, so ketika itu memang kami dapat jumpa dengan ramai usahawan mahasiswa daripada universiti-universiti lain. Okey, daripada program VEST 2017 itulah, okey, satu sesi sahaja. Okey, buat masa ini kami mendapat didikan, okey, daripada coaches time tu. Okey, kami ada coach daripada usahawan. Okey, kami ada coach pengajaran daripada Fizo Omar sendiri. Okey, so memang kami dididik. Okey, kami telah melepasi beberapa peringkat. Okey, peringkat saringan dan sebagainya. Program tu program yang agak lama. Okey, saya rasa dalam masa 3 bulan. Okey, ada banyak peringkat yang kami kena lalui, daripada peringkat universiti, peringkat zone dan sebagainya, sehinggalah finalnya. Okey, finalnya diadakan di UKM. Kami bertuah lah sebab kami menjadi tuan rumah ketika itu. Dan last kali semasa di final adalah presentation time tu adalah bersama dengan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. So time tu kami perlu present, dan rezeki fast to print mendapat tempat ketiga. Okey, tempat ketiga daripada 10 finalis. Okey, daripada sanalah kami dan daripada situ juga, daripada program itu juga wujudnya nama fast to print. Macam yang saya katakan tadi, sebelum ini kami tak gunakan nama fast to print. So daripada sana jugalah kami tercetus idea untuk tercetusnya idea untuk adakan nama fast to print. Okey, so selepas selesai program VEST itu, okey, kami telah diberi peluang tawaran shop lot oleh Pernas sendiri. Okey, PNS yang sebelum ni kami mendapat tawaran shop lot
okey, pada harga yang semestinya lebih murah daripada pasaran. Okey, ketika itulah selama 2 tahun. Okey, kontrak selama 2 tahun. So macam kami diberi peluang. Padahal sebelum ni kami dah survey dah. Okey, sebelum kami join program tu, kami dah survey untuk menyewa kedai di luar UKM kerana kami melihat untuk menembusi pasaran yang lebih luas berbanding yang saya katakan semalam. Kami hanya fokus pada student-student, okey, student-student universiti dan sebagainya. So kami memang sebelum join program ini, sebelum mendapat tawaran ini, kami sudah memang ada plan, okey, untuk kami keluar daripada UKM. So bagi orang kata seperti orang mengantuk disorongkan bantal, okey, kami dapat tawaran daripada Penas untuk ada shop lot. Okey, kami still kena bayar sewa semacam biasa, cuma kami dapat rate istimewa selama 2 tahun kontrak. And even kontrak tu pun dah berakhir dan memang kami struggle, okey, untuk 2 tahun tu, dan sekarang pun dah dengan rate pasaran, harga sewa pasaran lah semestinya. Okey, sebab mungkin ada yang rasa benda tu tak penting, tapi untuk kami memang walaupun sewa, kami still bayar sewa, tapi pada sewa yang lebih rendah berbanding harga pasaran yang semestinya amat membantu kami untuk jimatkan kos. Sebab kami baru saja nak bertapak keluar ketika itu. So selepas tertubuhnya Fast to Print cawangan ketiga di Seksyen 15 pada tahun 1 bulan 9 2018. Okey, so kami join program 2017. Pada 2018 kami telah buka cawangan ketiga. Okey, dan daripada situlah business segmentation customer kami telah berkembang daripada student. Okey, daripada kami fokus pada student semata-mata, kami telah berkembang kepada usahawan, kepada orang luar, orang awam, agensi-agensi kerajaan, universiti. Okey, universiti yang maksudnya bukan pada student semata-mata. So segmentation kami telah berkembang dan semestinya lebih besar peluang perniagaan yang kami besar, maksudnya lagi besar kami berkembang, lagi banyak cabaran, okey, yang kami perlu hadapi. Tapi semestinya sebelum kami keluar daripada UKM, kami telah mula untuk sebelum kami keluar lagi, kami telah mula untuk survey. Okey, apa yang kami perlu bawa, produk apa yang kami perlu buat bila kami jejak langkah keluar daripada UKM. Okey, sebab sebelum ni kos kami di UKM semestinya lebih rendah. Okey, sebab kami guna student sebagai pekerja part time. Okey, sewa yang sangat berpatutan daripada pihak UKM sendiri. So bila kami keluar, kami lebih banyak cabaran. Semestinya kami perlu ada full time employee, kami perlu bayar sewa yang jauh lebih tinggi. Okey, sebab even siapa yang tahu lokasi yang kami ambil itu memang pada kadar sewa yang agak mahal lah. Okey, sebenarnya sebab kedai kami pun dekat maksudnya dekat tepi jalan yang memang senang orang nampak, senang orang akses. Okey, so daripada situ lebih banyak cabaran. So daripada dalam UKM lagi, okey, sebelum kami keluar, sebelum kami jejak buka cawangan ketiga, daripada UKM lagi kami dah mula untuk kembangkan produk-produk Fast to Print. Okey, macam sebelum ni kami lebih kepada, macam saya kongsikan semalam, kami lebih kepada nota-nota, printing biasa, photostat, binding, thesis printing, okey, thesis printing dan sebagainya. Tapi bila sebelum kami jejak untuk membuka cawangan di luar, kami telah mula untuk kembangkan printing ini kepada inkjet printing misalnya. Okey, kami mula untuk mengambil tempahan banner, okey, banner, banting, backdrop dan sebagainya untuk program-program universiti. Okey, sebab kita tahu universiti memang banyak program ketika itu, sebelum PKP lah semestinya. Memang banyak program, memang banyak gunakan bahan-bahan printing ini. So kami telah mengambil langkah untuk menjadi ejen. Okey, untuk menjadi ejen terlebih dahulu. So kami telah jadi ejen, kami mula dengan subjob kepada orang luar. Okey, even kalau satu kaki tu untung 5 sen, 10 sen pun kami sanggup buat supaya kami boleh maintain harga pasaran. Dengan menjadi ejen. Okey, kami start dengan menjadi ejen pada awalnya untuk banner banting. Okey, sebab daripada situlah mungkin lain orang lain caranya, tapi cara kami sebelum kami decide
untuk buat own production ataupun beli mesin sendiri, kami akan start dengan cubaan untuk sub-job dulu, menjadi ejen dulu. Okey, untuk kita tahu satu hari tu ada berapa banyak order, satu hari tu berapa banyak bahan-bahan printing yang kami nak buat dan sebagainya. Okey, so adakah berbaloi untuk kami teruskan skop produk itu dengan sub-job ataupun untuk kami own mesin sendiri. So kami telah cuba sebelum untuk banner banting sebagainya, kami telah cuba. Okey, semasa kami di dalam UKM lagi. Okey, so kami dah tahu dah berapa kos ni apa semua. Kami mula untuk survey untuk mesin. Okey, untuk jalan own production, sebab bila own production semestinya lah macam yang mana customer tetap Fastuprint tahu, kami boleh provide servis banner banting even siap dalam 2 ke 3 jam. Okey, so kalau sub-job, kalau kami terus menjadi ejen, semestinya kami tak dapat tawarkan perkhidmatan itu kepada pelanggan-pelanggan kami. So kami telah mula. Okey, kami decide once kami buka cawangan di Section 15, kami akan ada mesin sendiri, kami akan run printing banner banting semua sendiri. Okey, sebab itulah kami boleh tawarkan harga yang terbaik. Okey, selama saya rasa daripada 2018 hingga 2021. Okey, umur 3 tahun kami kekalkan harga banner banting 89 sen sekaki yang memang paling murah di pasaran. Di pasaran Bangi lah mainly. Okey, even harga tu boleh turun lagi untuk bulk printing dan sebagainya. So sehinggalah kalau tak silap saya awal tahun 2021 baru kami naikkan harga. Itu adalah disebabkan oleh kos-kos kami yang meningkat, kos material, kos ink yang meningkat apa semua. Kami telah naikkan harga kepada 95 sen sekaki. Itu pun masih harga termurah di pasaran. Okey, so mungkin lain usahawan, lain caranya. Okey, lain peniaga, lain caranya untuk macam mana untuk start a business dan sebagainya. Tapi cara yang kami buat adalah macam yang saya katakan tadi, dengan bermula dengan ejen sehinggalah untuk memiliki mesin printing sendiri, dan benda tu kami rasa adalah relevan. Okey, relevan sehinggalah sekarang sebab kami tak nak melabur dalam satu mesin yang kami tak tahu lagi apa hasilnya. Sebab ramai usahawan yang tergopoh-gopoh. Okey, saya start bisnes, saya mesti kena ada modal yang tinggi. Okey, sebab saya nak beli mesin A, mesin B, mesin C. Tapi kita tak tahu sama ada mesin A itu dapat menjadi duit ataupun tidak. Mesin B itu dapat menjadi duit ataupun tidak. Sebab itulah apa yang kami buat, memang kami start dengan sub-job, dapatkan keuntungan kami yang minima pada awalnya, dan kami rasa benda tu boleh pergi, baru kami start untuk pada masa sama kami dah start survey mesin dan sebagainya. Kalau benda tu boleh pergi, benda tu boleh pergi jauh dan sebagainya, benda tu boleh dengan own production. Okey, sekiranya own production dapat memberi manfaat yang lebih banyak kepada manfaat yang lebih banyak, maka kami akan start dengan own production. So itu adalah cara kami lah. Okey, dan next kami daripada cawangan ketiga di Bangi. Okey, kami telah berkembang ke cawangan keempat lah. Keempat di Melaka. Okey, cawangan keempat di Melaka sebenarnya dalam misi ataupun objektif Fastuprint sendiri adalah untuk mempunyai cawangan yang keempat di Melaka pada tahun 2023. Okey, 2023 ke depan lagi. Tapi syukur rezeki untuk Fastuprint, kami mampu untuk berkembang pada tahun 2020. Okey, kami telah mula menapak mula menjalankan production dan sebagainya pada tahun 2020. Tapi malangnya ketika itu start dengan PKP 1.0. Okey, kami sebenarnya kami telah beroperasi. Maksudnya kami dah set up kedai cawangan keempat itu pada awal Mac 2020. Dan kami kena full lockdown yang hari tu, yang first tu pada 18 Mac kan, saya rasa lebih kurang macam tu, pada Mac 2020 jugalah. So maksudnya kami dah set up mesin, kami dah set up kedai pada bulan Mac tu, dan kami terpaksa tutup. Okey, kami terpaksa rehatkan operasi sebab tentu memang first, yang total lockdown yang first, memang kami tak boleh jalan mesin apa semua. So time tu memang agak cabaran untuk kami lah, cabaran yang agak mencabar. Okey, sebab kami telah melabur.
okey, duit telah dilabur, sewa dah start jalan dan sebagainya, tapi tiba-tiba lockdown. Okey, tapi syukur rezeki kami mula mengambil tempahan sebab untuk cawangan keempat di Melaka, kami lebih fokus kepada production signboard. Okey, sebab main kami di sana adalah signboard maker. Kenapa kami fokuskan, maksudnya kenapa production signboard ditempatkan di Melaka? Ada beberapa sebab lah, antaranya kos yang lebih rendah. Okey, sebab sewa kedai sana lebih murah, kami dapat bahan mentah pun lebih murah, even sebab kos hidup, okey, di Melaka berbanding dengan Bangi memang totally different. Okey, kalau dengan sewa 3,000 di Bangi mungkin akan duduk dekat hutan-hutan yang orang tak nampak tempat. Okey, memang orang tak ada orang lalu. Tetapi di Melaka kami dapat tempat atau kedai yang memang orang boleh nampak di tepi jalan, tempat tumpuan orang awam. Okey, so kami telah decide lah untuk buka cawangan di sana yang tumpu kepada signboard. Okey, tapi once kami daripada bulan 6, okey, bulan 6 kami telah dapat kelonggaran, kami terdapat bulan 6 2020. Okey, kami telah start dapat kelulusan MITI ketika itu untuk kami mula kembali beroperasi. So kami telah berjaya naikkan semula. Okey, sebab sepanjang tempoh PKP tu memang kami buat promotion, kami buat pengenalan untuk orang kenal kita, kami mula ambil tempahan. Okey, so pada 1 Mac 2021 barulah kedai ini dibuka secara rasmi. Cawangan keempat tu pada 1 Mac 2021 baru dibuka secara rasmi. Maksudnya time tu lah baru kami open untuk walk in dan sebagainya. Okey, sebelum tu memang kami banyak kepada online. Okey, memang kami banyak buat online, kami banyak buat kelebihkan kepada production, sehinggalah 1 Mac 2021 baru kami buka secara rasmi. Itu pun bila kami dah buka secara rasmi, sekarang terpaksa tutup balik. Okey, tapi tempahan dan sebagainya memang kami ambil seperti biasalah. Okey, tempahan sebab ada kerja-kerja yang kita boleh work from home. Contohnya designer. Okey, contohnya bila untuk tempahan signboard semestinya perlu prepare dengan design apa semua. So bila once kami, okeylah, maklumlah sekarang PKP pun bersambung semula. So selepas PKP ni kami akan mulakan production. Okey, so daripada situlah kami dapat untuk rolling modal dan sebagainya. Sebab semestinya sewa masih terus berjalan, gaji-gaji pekerja masih terus berjalan. Okey, so daripada situlah kami berpusing semula. Okey, so untuk sepanjang PKP ini memang kami tidak boleh beroperasi. Kami tak jatuh bawah kategori essential. Okey, sebab ialah essential. Kami sebab pemasangan signboard, production signboard, even banyak customer kami yang dah bayar. Okey, signboard memang dah siap. Okey, ada a few yang signboard memang dah siap apa semua, tapi kami tak boleh nak pasang. Sebab apa? Sebab kami tak dapat kelulusan. So bila tak dapat kelulusan, memang kami tak dapat nak sebab bukan kami yang tak nak pasang. Okey, memang bila tak dapat kelulusan memang semua tergendala. So bila tergendala memang kami perlu tundalah, sehinggalah kalau dah dapat kebenaran nanti memang kami akan teruskan production, kami akan teruskan installation dan sebagainya. Okey, so itu sedikit sejarah perjalanan Fast to Print. Okey, daripada 2015 tertubuhnya cawangan pertama di UKM, sehinggalah pada hari ini kami sudah ada 4 cawangan. Okey, 3 di Selangor, 1 di Melaka. Tapi kami sekarang segmentation customer kami telah berkembang. Okey, even business signboard kami telah ke seluruh semenanjung Malaysia. Okey, kami telah ke Kedah, kami telah ke Johor, mana lagi, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor memang main lah. Okey, Pahang. Okey, mana lagi, kami dah Perak. So ada a few negeri yang memang kami dah cover, yang memang kami dah
kami dah yang mana kami dah apa tu, yang kami dah cover lah. Okay, so untuk sekejap dah tu lah. Okay, so macam yang saya katakan tadi, lain orang, cara setiap orang untuk berniaga. Okay, lain orang lain caranya. Okay, so cara kami adalah dengan macam saya katakan tadi. Okay, kami mula menjadi ejen dan seterusnya sampailah kami jadi full production. Untuk signboard tadi saya nak katakan tadi, untuk signboard memang kami full production. Okay, daripada design, raw design. Okay, daripada customer yang tak ada design, kami ada in-house designer. Okay, dan sampailah ke production dan sehinggalah ke installation. Macam mana kami, sebab itulah bila ada orang lain, okay, cara mereka mungkin berbeza. Ada yang hanya buat production semata-mata. Contoh untuk signboard, mereka hanya buat production signboard semata-mata, tapi installation diorang akan sub. Ataupun ada yang diorang akan ambil signboard tu daripada ambil signboard tu daripada orang lain ataupun company lain, dan mereka hanya install. Daripada situlah kenapa Fast2Print boleh tawarkan harga yang sangat berpatutan untuk signboard, sebab memang boleh katakan 100% adalah own production. So sebab tu saya kata lain orang lain caranya. Okay, daripada macam kami cuba dulu, kami jadi ejen dulu, dah okay, kami ada own production, kami ada own mesin untuk produk tersebut lah. Macam saya bagi contoh tadi untuk banner banting, even untuk signboard pun sama juga. Okay, sebelum ini pun kami mana yang pernah nampak, okay, untuk production 3D, okay, 3D signboard. Okay, mana yang mesin yang kami gunakan untuk production signboard, memang banyak yang kami dah guna, maksudnya kami produce sendiri. Sehinggalah kami boleh buat 100% full production menggunakan maksudnya menggunakan sumber yang kami ada. Okay, so itu saja untuk hari ini. Esok pula saya akan share pula, sebab macam saya katakan tadi, ada yang takut untuk mula berniaga ataupun takut untuk menceburi sesuatu bidang itu kerana beranggapan perlukan modal yang tinggi, beranggapan perlukan modal yang tinggi, apa lagi pengalaman dan sebagainya. Okey, macam yang saya katakan tadi, kami mula dengan zero experience. Okey, saya ada kongsikan semalam, kami memang tak ada latar belakang untuk printing. Okay, tapi once kami dah initiate business ini, kami banyak belajar. Kami pernah mengalami ada banyak cabaran yang kami dah lalui. Okay, nanti saya akan buatkan satu hari pula satu live yang apa cabaran yang kami hadapi dan apa solution dia sepanjang perjalanan kami daripada 2015 lagi. Okay, so esok siapa yang nak tahu apa cara ataupun siapa yang masih takut-takut untuk mulakan perniagaan kerana beranggapan memerlukan modal yang tinggi, okey, ataupun takut tak ada experience, ataupun takut bila kita join bisnes itu, bila kita start bisnes itu merugikan, contohnya. Okey, so dan siapa-siapa juga yang nak belajar ataupun nak menimba ilmu untuk kami share ilmu-ilmu ataupun tips-tips dalam bidang printing. Okey, kami masih sedang belajar, tapi kami juga ada banyak ilmu dan experience untuk kami kongsikan. Okey, so esok saya akan share bagaimana untuk usahawan-usahawan start, okey, di kala pandemik ini, macam mana untuk terus berada dalam industri printing ini. Okey, saya akan sharekan esok. So itu saja hari ini untuk part 2 perjalanan penubuhan. Okey, macam mana tertubuhnya Fast2Print daripada 2015 sehinggalah sekarang 2021. Bagaimana kami terus berada di dalam industri. Okey, di dalam kami terus wujud dalam industri walaupun dah PKP 3.0 dan bakal dilanjutkan lagi. Dan memang kami bukan jatuh bawah essential, okey, yang bukan dalam positif yang
maksudnya segmen-segmen positif, industri-industri positif yang boleh dibuka untuk buat operasi. Buat masa ini kami masih tidak dapat kelulusan lagi. Okey, so nanti esok kita akan berjumpa lagi untuk topik lain. Okey, kami akan sharekan lagi. So kita jumpa esok. Bye.